Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skandal keuangan membabitkan padi bernilai 1,8 bilion kini makin menjadi buah mulut. Pendedahan cerita skandal baja padi bernilai 1,8 bilion semasa nafas di bawah Perikatan Nasional ini betul-betul menggemparkan seluruh Malaysia. Bayangkanlah, baja itu untuk membantu pengeluaran padi. Baja itu digunakan oleh para petani. Baja itu digunakan untuk membangun negara. Tapi kena sakau. Inilah satu perbuatan khianat paling durjana celaka di dunia. Padi itu untuk kita gunakan bagi bekalan makanan Malaysia. Kalau baja padi itu digunakan sebaiknya, negara kita tidak akan kekurangan padi, beras. Selain daripada itu, ia mengurangkan beban untuk mengimport beras daripada luar negara. Dan yang lebih penting lagi, dengan peningkatan hasil padi itu dapat membantu para petani yang kebanyakannya bergantung sepenuhnya kepada hasil pertanian. Tapi gara-gara ada orang yang tamak, haloba, sakau lagi, tak puas hati, tak puas dengan kekayaan, curi lagi dan curi lagi, sehingga berbilion ini memang mengejutkan kita dan kita boleh cakaplah itu perbuatan paling celaka. Dan yang menariknya, selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, barulah skandal-skandal gergasi seperti ini satu persatu keluar dan muncul. Menjadi tanda tanya ramai netizen. Mereka kata, kalau Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri, adakah skandal baja padi 1,8 bilion ini akan muncul? Itu persoalan kritikal. Adakah kalau bukan Anwar Ibrahim Perdana Menteri, skandal ini akan tersembunyi? Tapi syukurlah, gara-gara progresif dan dinamiknya SPRM sekarang, dengan dibantu, disokong oleh Perdana Menteri yang memerangi rasuah habis-habisan, skandal-skandal durjana celaka seperti ini mula timbul satu persatu, muncul di permukaan. Akhirnya perbuatan jahat, perbuatan keji, tamak haloba, akhirnya keluar juga. Cerita skandal baja padi 1,8 bilion semasa nafas di bawah Perikatan Nasional. Seorang bekas ahli jemaah pengarah nafas mengimbas kembali bagaimana pasukan mereka melakukan pembaharuan habis-habisan 6 tahun lalu di bawah menteri waktu itu, iaitu Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, dalam tempoh 1 tahun sahaja mereka berjaya mengutip hutang sebanyak 3,1 bilion dan tunai lebih 800 juta ringgit. Namun katanya, ketika pemerintahan Perikatan Nasional PN selama 33 bulan, duit menjadi negatif RM400 juta. Sehingga berlaku skandal baja padi terbesar berjumlah 1,8 bilion ringgit. 6 tahun lepas, kami reform habis-habisan nafas. Hutang kami tutup RM3,1 bilion dalam masa setahun. Tunai dalam 800 juta lebih. 1 tahun sahaja kami buat kerja. Semua penyelewengan kami berjaya kesan. Dan lebih 50 juta ringgit nafas rugi sebab penyelewengan, kata beliau. Naik era Perikatan Nasional 33 bulan, duit jadi negatif 400 juta ringgit dan skandal baja padi 1,8 bilion. Semalam, SPRM umum bekas pengurus besar nafas akan didakwa. Terima kasih buat arwah Abang Din Salahuddin Ayub, Menteri Pertanian masa itu, bagi kami peluang baiki habis-habisan dulu, katanya di Facebook. Terdahulu pada 21 Januari, SPRM mengesahkan bekas pengurus besar nafas bakal dituduh hujung bulan ini berhubung kes rasuah, membabitkan pembekalan baja padi bernilai 1,8 bilion ringgit. SPRM sebelum ini telah membongkar kewujudan kartel dalam pengagihan dan pembekalan
kontrak baja padi di dalam nafas. Beberapa siri pembongkaran dilakukan SPRM di sekitar Kuala Lumpur termasuk di Ibu Pejabat Pertubuhan, Kementerian dan 9 syarikat yang mendapat projek berkaitan. Projek di bawah kementerian itu yang berjumlah 1.8 bilion dianugerahkan kepada Pertubuhan terbabit bagi tempoh 30 bulan bermula 2021 hingga 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak kebelakangan ini dalam perbicaraan kes 1MDB Najib, ianya makin hari makin hangat, makin mengejutkan kita. Bahkan ianya menimbulkan banyak persoalan demi persoalan dan bukan menjadi jawaban pula. Di mahkamah hari ini, Najib mengakui bahawa saya guna dermah Arab Saudi untuk negara, bukan beli kapal layar atau banglo, kata Najib. Wah. Pendedahan dan pengakuan Najib ini mendapat perhatian ramai netizen. Netizen bertanya-tanya, sama ada betul atau tidak apa yang Najib katakan itu. Mereka sangsi, betulkah apa yang Najib kata? Dia guna derma Arab Saudi untuk negara dan bukan beli kapal layar atau banglo. Adakah keseluruhan derma Arab Saudi yang didakwa diterima oleh Najib itu digunakan semuanya untuk negara? Itu antara persoalan netizen. Datuk Seri Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini, beliau tidak membelanjakan dana yang didakwanya sebagai sumbangan politik daripada Raja Arab Saudi, almarhum Raja Abdullah dengan sesuka hati. Sebaliknya, kata Najib, beliau menyalurkannya untuk kebaikan negara. Wow, ini memang hebat. Bekas Perdana Menteri itu berkata, walaupun beliau diberi budi bicara mutlak untuk menentukan bagaimana sumbangan itu akan digunakan, beliau memilih untuk membelanjakannya dalam konteks bagi kebaikan negara. Saya tidak menggunakannya untuk membeli kapal layar atau banglo mewah, walaupun saya boleh lakukannya. Saya bersikap telus dan anda boleh lihat daripada cek yang saya keluarkan, kata Najib lagi. Saya rasa adalah tidak betul apabila memiliki wang itu dan membelanjakannya sesuka hati. Saya tidak fikir mana-mana pemimpin sebuah negara akan berbuat demikian, kata Najib lagi. Wah. Ada yang netizen kata, memanglah pemimpin-pemimpin negara yang lain tidak berbuat demikian kerana pemimpin-pemimpin negara tersebut tidak menerima wang seperti Najib daripada Arab Saudi, kata mereka lagi. Banyak lagi tu. Wah, itu luar biasalah. Tetapi seorang pemimpin, kata Najib, akan mengukuhkan kepimpinan dan melakukan sesuatu yang baik untuk negara, serta demi kepentingan Islam, katanya lagi. Najib berkata demikian ketika diperiksa semula oleh peguamnya, Tan Sri Muhammad Safi Abdullah pada prosiding bela diri kes penyelewengan dana 1MDB hari ini. Disoal oleh Muhammad Safi sama ada beliau adalah satu-satunya pemimpin luar yang menerima sumbangan itu, Najib berkata Arab Saudi bermurah hati dengan memberikan sokongan kepada pemimpin lain. Saya percaya Raja Spanyol pun menerimanya, Lubnan, Pakistan, Mesir, semua negara ini sudah menerima sumbangan daripada Arab Saudi, katanya lagi. Sementara itu, Najib berkata beliau mempunyai tugas besar sebagai Perdana Menteri yang tidak membolehkannya memberi tumpuan khusus kepada perkara berkait dengan 1MDB. Katanya beliau mempunyai banyak urusan lain ketika memegang jawatan, menyebabkan dia tidak menyedari diperdayakan oleh pengurusan 1MDB, ahli perniagaan dalam buruan Low Tiak Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo, serta individu lain. Apabila Najib menyatakan bahawa beliau tidak menyedari diperdayakan, ramai netizen menyatakan inilah kelemahan paling ketara yang Najib tanpa sengaja secara tidak langsung menunjukkan sisi belakang beliau yang mana beliau tidak mampu menguruskan negara dengan sebaik-baiknya, kata netizen, sehingga seorang penyangak boleh memperdayakan Perdana Menteri yang sangat berkuasa nombor 1 di Malaysia ini. Kata mereka,
Kalau begitu, jangan-jangan kalau Najib jadi Perdana Menteri lagi, beliau mungkin akan dipedaya lagi dan dipedaya lagi seperti yang beliau katakan. Ataukah kata netizen, adakah Najib sebenarnya sedang menjadikan Jolo adalah kambing hitam bersama dengan pengurusan 1MDB semata-mata? Najib juga berkata, selain memimpin negara, beliau antara lain adalah pengerusi khazanah dan permodalan nasional berhad, selain perlu menangani krisis seperti insiden MH370 dan pencerobohan Lahad Datu Sabah. Dalam erti kata lain, jika pengurusan dan lembaga pengarah 1MDB melakukan perkara betul dan demi kepentingan negara, organisasi boleh melakukannya dengan baik dan anda tidak akan menghadapi masalah yang sama seperti dalam 1MDB, kata Najib. Apabila anda terbabit dalam banyak perkara, anda perlu bergantung kepada orang yang menguruskan sistem. Mustahil seorang boleh melakukan segala-galanya, kata Najib lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi berita paling duka citalah untuk dinyatakan kepada Perikatan Nasional Pembangkang. Ini bukan daripada orang kampung, ini bukan daripada orang biasa-biasa, ini pun bukan dari orang bandar, ini pun bukan orang-orang yang tak berpelajaran, tapi ini daripada penganalisis yang dah tahu jalan cerita politik Malaysia, yang dah bertahun-tahun menganalisis politik Malaysia, mengikuti dan mengkaji tentang politik yang ada di Malaysia. Mereka faham. Bahkan kalau dibuat ramalan, kadang-kadang 90% ramalan mereka tepat kerana mereka ada datanya, mereka menyimpan kajian mereka dan juga memang mereka memikirkannya. Bukan cerita di kedai kopi. Jadi bila penganalisis yang bertauliah, yang berpendidikan dan mempunyai credibility ini, maka haruslah dipertimbangkan dan dipercayai sebaik-baiknya. Kata penganalisis, kerajaan PN akan undang masalah. Wow, ini pasti membuatkan anda berminat. Hishamuddin Bakar menarik perhatian kepada beberapa perkara yang menunjukkan tiada kesepakatan dalam Perikatan Nasional. Macam mana nak menjadi kerajaan kalau kesepakatan pun sukar dicapai dalam Perikatan Nasional? Baru nak fikir siapa jadi Perdana Menteri nanti pun sudah menjadi isu besar. Silap-silap hari bulan, kalau tak suka dengan orang itu, tumbanglah sesama sendiri pula. Itulah yang dipanggil kesepakatan. Lihat Kerajaan Perpaduan Madani sekarang. Walaupun banyak percanggahan, tetapi masih kukuh menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Masih kukuh, tidak ada belah bahagi. Kerajaan Perikatan Nasional mengundang masalah kepada negara kerana masalah dalaman dan tiada dasar yang jelas, kata penganalisis. Hishamuddin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center berkata, penganjuran Himpunan Solidariti bersama Najib Razak oleh PAS menunjukkan perkara itu tidak diputuskan secara bersama dalam mesyuarat tertinggi Perikatan Nasional PN. Turut diperkatakan sikap sebelah pihak PAS melantik Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat SG4, kumpulan 4 kerajaan negeri yang dipimpinnya. Selain itu, Perikatan Nasional kelihatan tiada kesepakatan apabila ia belum menetapkan calon Perdana Menteri untuk PRU akan datang. Sebenarnya, Perikatan Nasional menghadapi masalah dalaman yang akan menguji kelangsungan hubungan dua parti utama, iaitu PAS dan Bersatu, katanya kepada FMT. Hishamuddin mengulas amaran ahli parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim amat bahaya sekiranya pemimpin semasa PN mentadbir semula negara. Ia susulan tindakan PN yang menurut Hassan membunuh demokrasi ketika wabak COVID-19 menarik perhatian kepada tindakan menggantung parlimen. Satu lagi kelemahan PN, menurut Hishamuddin, kegagalan gabungan itu memanfaatkan sokongan yang diraih pada PRU 2022. Ketika itu, sebahagian besar undi orang Melayu beralih ke Perikatan Nasional,
termasuk undi protes oleh penyokong UMNO yang hampa. Pemuda PN katanya kelihatan sibuk menyerang parti lawan, khususnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim, berbanding menawarkan cadangan dasar yang lebih tuntas dan lestari. Menurutnya, kelakuan itu berisiko kerana pengundi muda yang mencari penyelesaian dan bukannya retorik akan menjauhkan diri. Katanya, Perikatan Nasional PN menerima manfaat dari pengundi Melayu dan anak muda Melayu, tetapi tiada dasar yang konstruktif dan substantif yang diperjuangkan. Kelekaan dalam menguruskan undi yang diraih akan memberi kesan kepada PN yang kelihatan selesa dalam anggapan bahawa pengundi akan menterjemahkan perasaan tidak puas hati kepada pengundi kepada undi buat PN. Mereka terlalu selesa dengan kemenangan, katanya lagi. Sementara itu, Lau Ziwe daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia percaya pertukaran kepimpinan akan menjadi sia-sia kerana pilihan PN terhad iaitu sama ada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin atau timbalannya Hamzah Zainuddin atau Presiden PAS Haji Hadi Awang atau naib beliau iaitu Ahmad Samsuri Mokhtar. Lau berkata pemimpin-pemimpin itu tidak mampu perbaiki reputasi gabungan itu. Beliau mengambil gerakan sebagai contoh. Mengatakan parti itu tidak bangkit semula kerana pemimpin gerakan yang muda dan bersemangat dianggap terlalu rapat dengan pemimpin-pemimpin tua dalam parti itu. Azmi Hasan daripada Akademi Nusantara berkata, Perikatan Nasional memikul beban pemimpinnya yang sekarang, malah dilihat tidak dapat mengurus negeri-negeri yang ditakbirnya dengan cukup baik. Ini bukan tentang usia parti, tetapi bagaimana mereka mengurus pengundi, katanya lagi. Sekian dulu, kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda.